Itu tidak salah, Itu namanya istighasah. Itu betul ikut keterangan Syekh Tajuddin Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam. Kitab Shifa'us Saqam ini ada sanggahan Syekh Tajuddin Subki terhadap pandangan Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawasul, ziarah kubur dan istighasah. Istighasah ni kalau dalam hujakan di Johor, agisni ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tolonglah. Tapi jangan lupa, jangan sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu jadi Tuhan. Ini yang susah. Jadi orang yang tak faham istighasah ni sesat. Tidak sesat, tidak salah kalau kita tahu. Sama juga tadi kita di luar rumah tak ada kunci, ketuk-ketuk isteri, bukakan. Abang dah tertinggal kunci. Abang tadi bawa kunci, tertinggal. Cari-cari tak ada. Kalau isteri kita tak buka, kita tak boleh masuk lah. Itu istighasah, setakat itu boleh, ya. Tapi Ibnu Taimiyah tu dia haramkan supaya tujuan dia supaya orang Islam ni tidak jadi terlajak sampai meminta pertolongan kepada makhluk, seperti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang betul juga kalau fikir-fikir Ibnu Taimiyah tu kan ramai orang bodoh. Tuan-tuan pun mungkin tak tahu tadi. Kalau saya tak cerita istighasah, istighasah itu betul, boleh, bukan minta tolong macam mana, orangnya tu dah meninggal, rohnya dalam alam barzah, tapi kerohaniannya tu, agisni ya Rasulullah, kerohanian dia tu, dia akan berhubung dengan kerohanian kita, maka Allah akan kabulkan, Allah akan mudahkan permintaan kita tadi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mesti dapat membezakan antara roh dengan kerohanian. Roh dengan kerohanian mesti tahu membezakan. Roh itu roh lah, yang sebabnya kita hidup ni roh. Kerohanian itu lain. Kerohanian dia apa? Ketakwaan dia, sembahyang dia, puasa dia, zikir dia, baca Al-Quran dia, akhlak baik, semua sifat-sifat baik ni, itu kerohanian. Oleh kerana kerohanian ini dia lebih hampir kepada roh daripada tubuh badan. Sebab itu bila kita bertawasul ke istighasah tadi, sebenarnya terhubunglah kerohanian kita dengan kerohanian orang itu. Bila terhubung ini, karena kerohanian orang itu orang yang hampir pada Allah, maka dengan keberkatan kerohaniannya, maka hajat kita ini akan mudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sebut ila khadatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kan kepada kerohanian Nabi, yang kadang-kadang orang macam terasa Rasulullah datang, bukan roh dia tapi kerohanian dia. Katalah seorang itu dia betul-betul sedang duduk, Rasulullah datang, betul macam yaqadah. Adakah roh dia? Adakah roh dia? Sebenarnya kerohanian. Jadi kalau kerohanian kita ni tinggi, sesuai, maka
kerohanian dengan kerohanian itu tidak mustahil, tapi bukan roh. Sebab roh ni berada dalam alam barzah. Dalam kitab disebutkan dia tak boleh keluar ke dunia ini, tak boleh pergi ke akhirat. Dia ada di satu tempat. Barzahun tu macam genting, segenting. Barzahun, alam barzah. Kenapa disebut alam barzah? Kerana roh pada masa itu duduk di satu alam yang menghubungkan alam akhirat dengan alam dunia. Ke dunia tak boleh pergi, ke akhirat tak boleh pergi. Jadi kalau gitu, roh tak bolehlah pergi ke alam ni, tak bolehlah pergi ke akhirat. Tapi roh tu nampak. Sebab bila seorang mati tu, pandangan roh itu tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi qablatin min hadha fakasabna angka ghita'aka fabasurkal yawma hadid. Itu dalilnya. Bila kita dah mati, pandangan roh kita ni tajam, melintasi apa saja. Nampak kita jalan di kubur tu. Kalau ayah kita, kubur ayah kita, dia tahu ya, alah jori datang. Nampaknya sihat saja. Dia tahu kita pergi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahikum lahikun. Ayah kita pun takut, waalaikumsalam jari. Tapi kita tak dengar. Tak boleh, dia tak boleh datang. Roh ni tak boleh datang. Maknanya tak boleh keluar daripada alam barzah pergi ke alam nyata atau pergi akhirat, tak boleh. Kan ada assalamualaikum ya nabi, itu bukan roh nabi. Orang Nabi kata roh nabi ni satu. Kalau semua assalamualaikum ayyuhan nabi, roh nabi ni sibuk nak pilih mana satu dalam dunia ni. Berjuta-juta umatnya semua assalamualaikum ya nabi, nak pilih itu ke tadi ke? Kalau gitulah kita tak pernah terpilih. Duduk si kundang ni Nabi tak pernah datang. Tapi oleh kerana kerohanian, ada berapa juta pun assalamualaikum ya nabi, dia terasa. Tiap-tiap orang yang betul-betul menyebut assalamualaikum ya nabi, dia rasa kerohanian, kehadiran kerohanian Nabi Muhammad SAW berhubung dengan kerohanian kita. Itulah makna tawassul. Bukan meminta pada roh, bukan menghatikan roh, tapi kerohanian. Jadi kerohanian ni tak tahu, dia tak tahu. Katalah kita tadi panggil tanya pada Rawitah katalah saya tanya Rawitah Imam Syak, dalam hati saya, Tuan, macam mana ni masalah ni Tuan, rumit sangat, macam mana nak selesai? Saya rasa Rawitah tu bercakap, bukan roh, itu kerohanian. Yang bercakap itu kerohanian. Imam Ishaq kalau masih hidup dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab apa yang bercakap itu kerohanian. Ini dalam kitab begitu Bukan nak Imam Ishaq datang. Lepas tu kita datang rumah dia sana dong. Nasib baiklah kau tanya aku. Tak tahu tuan-tuan, itu menunjukkan bukan roh dia, tapi kerohaniannya. Sebab itu bukan sebarang orang. Orang yang kerohaniannya tinggi saja dia boleh bertanya. Kalau tidak, dia tak boleh. Macam saya banyak kali juga lah yang saya cerita tu dalam hati terlintas, macam ni saja ke nak ditolak balak, rumah dimasuki perompak. Tiba-tiba Imam Ishaq bercakap, Rasulullah bersabda yang bermaksud la ilaha illallah, keberkatannya boleh menjauhkan
99 kesusahan. Saya masih ingat, padahal saya sini daripada sana Penjuru jauh, jauh ya, sebab saya datang Kendian memang dekat pintu lah, memang isap ujung sana, terlintas saja. Adakah dia itu dengar, adakah dia tahu? Jawabnya tak ada. Kerohaniannya itu ya, diilhamkan oleh Allah, terus dia bercakap, dia tak tahu. Itu dalam kitab sebut macam tu. Ada yang tahu tapi itu jarang-jarang ya. Jadi kita berbaik semua tadi tanya Rabitah ni memang boleh ya, terutamanya kalau terdesak. Kalau dah rumit, tak ada hela lain dah ya, dalam keadaan al-muttarru. Al-muttarru ni gambaran macam mana tikus yang sudah dalam perangkap mampus langgar tikus, habis barang aku kerjakan, aku dendam kau bulan-bulan, malam ni kau masuk dalam perangkap aku. Tikus tu jadi al-muttarru. Tikus tu kata, memanglah aku tak ada daya dah, habislah aku tangan kau, tapi semuanya ni kuasa Allah. Kalau Allah nak lepaskan aku, lepas. Tiba-tiba cucu kita main-main lepas.